Dari awal lagi kami berpendapat bahawa Kabinet Bayangan yang dibentuk oleh Perikatan Nasional adalah terdiri dari bayang-bayang sahaja sesuai dengan namanya iaitu bayangan. Ini kerana ramai dari anggota kabinetnya adalah bekas-bekas Menteri Kerajaan Abah Kau dan Kerajaan Keluarga Malaysia yang tidak menunjukkan prestasi yang baik semasa pemerintahan mereka dahulu. Ketika jadi kerajaan pun mereka gagal menjalankan tanggungjawab memerintah dengan baik, jadi jangan haraplah mereka boleh menjadi pembangkang yang berkesan di bawah kabinet bayang-bayang ini. Mereka ini umpama bayang-bayang yang hanya wujud bila ada matahari, bila tiada cahaya mereka hilang, maknanya mereka hanya nak membodek ketua sahaja sedangkan kerja tahu buat. Jika mereka pandai melaksanakan tanggungjawab sudah tentu hutang negara tidaklah menggunung sehingga 1.2 RM trilion, indik rasuah menjunam, ringgit menjunam dan ekonomi negara merosot teruk, inflasi meningkat tertinggi dalam sejarah dan lain-lain lagi. Kini segala taik yang mereka tinggalkan terpaksa dicuci oleh Datuk Seri Anwar dan menteri-menteri kerajaan perpaduan. Sementara itu seorang penganalisis politik dari Universiti Malaya Dr. Muhammad Taufik Yaakob berkata Kabinet Bayangan Perikatan Nasional dilihat sebagai tidak cukup sifat dan separuh masa kerana tidak melibatkan wakil kaum bukan Melayu. Dalam masa sama, katanya, penglibatan wakil dari Sabah dan Sarawak disifatkan sangat kurang, selain hanya melantik 3 wanita menyertai barisan Kabinet Bayangan itu. Saya kategorikan Kabinet Bayangan ini seperti kabinet tidak cukup sifat dan separuh masa kerana tidak melibatkan komponen yang paling utama. Misalnya, di mana wakil kaum bukan Melayu, iaitu kaum Cina, India, dan juga wakil Sabah dan Sarawak hanya satu portfolio sahaja, meskipun 29 portfolio diwujudkan. Kedudukan wanita bagaimana pula? Berbanding dengan kerajaan perpaduan yang melantik 5 wanita sertai kabinet, namun, Kabinet Bayangan hanya 3 wakil wanita. Ini disifatkan sebagai separuh masa dalam membentuk persediaan jika mereka perlu ganti PH bila-bila masa sahaja, katanya kepada Awani pada Isnin. Ujarnya, Malaysia perlu ada keterbukaan dalam politik dan tidak boleh lagi membawa budaya politik yang lama. Bagaimanapun beliau melihat Kabinet Bayangan itu perlu diiktiraf oleh kerajaan dengan melibatkan mereka dalam perbincangan, mendapatkan maklumat, mesyuarat bersama, atau melalui jawatan kuasa pilihan tertentu di Parlimen. Inilah platform untuk angkat idea bukan sahaja dari kerajaan, tetapi juga memberi ruang penglibatan ahli Parlimen PN untuk bersama-sama memastikan kestabilan politik, makarkan ekonomi negara dan mengetepikan perbezaan politik. Parti Amanah Negara Kawasan Hang Tuah Jaya sedang mengumpul dana untuk membantu kempen pilihan raya negeri Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kelantan dan Terengganu. Sudilah kiranya hulurkan derma ikhlas untuk kami. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, share, tekan butang loceng.